Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tuition online Perlis Mengaji, anjuran Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi kita teruskan kepada pengajaran pada hari ini. Okey, pada hari ini cikgu akan masuk lagi dalam Sebatian Karbon. Jadi kita akan ada dua subtopik dalam Sebatian Karbon. Yang pertama adalah subtopik 44, kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan negara. Okey. Anak-anak sekalian, kalau diperhatikan di sini, ini adalah menunjukkan pokok kelapa sawit. Sebab di Perlis ni jarang kita jumpa pokok kelapa sawit ni ya. Jadi beri perhatian ya. Begini rupanya pokok kelapa sawit. Baik, apakah kepentingan pokok kelapa sawit ni kepada kita? Di Malaysia, ya, buah kelapa sawit ya penting untuk menghasilkan terutamanya minyak kelapa sawit. Okey. Ini adalah antara pengeluaran ya hasil tanaman yang paling utama di Malaysia ya. Okey, seterusnya mari kita sama-sama tonton ya video ini. Wanginya. Panaslah. Kegemaran saya lagi. Kenapa Mak suka guna minyak masak biji sawit? Sebab ia tahan panas, tahan goreng berkali-kali, sihat dan kaya dengan vitamin E. Sedap. Lagi sihat. Minyak sawit kebanggaan Malaysia. Visawit. Baik, jadi yang anak-anak tonton tadi adalah tentang kebaikan minyak sawit. Ini adalah satu iklan ya. Sebab itulah cikgu hari itu ada menyebut tentang kadang-kadang ada topik-topik dalam mata pelajaran sains ni yang ada dalam media massa. Jadi contohnya macam pencemaran plastik, pencemaran udara, ya, yang ni minyak sawit ya. Juga ada dalam iklan-iklan dan ada dalam media massa. Okey. Kita teruskan. Okey, ini adalah buah kelapa sawit. Jadi buah kelapa sawit ni terdiri daripada gugusan-gugusan. Dia banyak buah. Lebih kurang 500 biji dalam satu tandan. Satu tandan yang besar itulah. Ya, jadi ada lebih kurang 500 biji. Jadi satu biji buah kelapa sawit yang kecil tu kalau dipotong dia akan menjadi seperti mana yang terdapat di penjuru atas sebelah kanan ni. Okey, yang ni. Okey, kenapa cikgu tunjukkan keratan rentas bagi buah kelapa sawit? Sebab dalam sukatan pelajaran kita kena tahu struktur buah kelapa sawit. Jadi yang pentingnya bagi buah kelapa sawit ni bahagian dalamnya terdiri daripada 3 bahagian. Jadi anak-anak mesti kenal pasti ketiga-tiga bahagian tersebut. Jadi bahagian yang pertama yang kita kenali sebagai mesokarp ataupun sabut ya. Itu bahagian yang dalam ya, bahagian yang dalam yang mengandungi minyak yang paling banyak sekali ya. Minyak kelapa sawit yang paling banyak adalah di bahagian sabut atau mesokarp. Yang seterusnya ya adalah di bahagian tengah iaitu tempurung ataupun dikenali sebagai tempurung ya. Ataupun endokarp bahasa Inggeris. Jadi tempurung ni adalah bahagian keras. Dia macam kelapa biasa ataupun buah nyok ya. Buah nyok tu jadi tempurung. Dia ada tempurung untuk melindungi bahagian isi kernel yang di dalam tu ataupun yang dikenali dalam bahasa Melayu sebagai isi rung. Okey. Jadi inilah 3 bahagian ya. Struktur buah kelapa sawit yang penting. Yang pertama sabut. Jadi sabut ni menghasilkan minyak yang paling banyak. Kemudian tempurung. Tempurung ni dia mengasingkan di antara sabut dengan isi rung lah. Ya, dia sebagai pemisah. Okey, yang ketiga isi rung. Jadi isi rung ni adalah bahagian putih. Kalau macam kelapa kita pun ada bahagian putih ni kan. Menghasilkan santan. Okey, isi rung ni juga menghasilkan minyak. Dan minyak isi rung walaupun kecil tetapi sangat berkualiti.
Minyak yang diperoleh daripada sabut banyak, kan? Minyak daripada isi rong sikit tetapi berkualiti. Okey, jadi ingat ya, struktur ni terutama dia keluar dalam soalan objektif. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak dapat minyak sawit? Ya, okey, melalui proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Jadi daripada buah kelapa sawit ni, dia melalui beberapa peringkat. Okey anak-anak. Jadi peringkat yang pertama adalah pensterilan, seterusnya penanggalan, peringkat seterusnya pencernaan, yang seterusnya lagi pengekstrakan, seterusnya penurasan, dan yang terakhir penulinan. Barulah kita dapat minyak. Kenapa cikgu cepat? Okey, cikgu cepat sebab kita akan pergi satu persatu sekarang. Jadi anak-anak kena hafal ya, ada 6 peringkat dalam proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Yang pertama, pensterilan. Yang kedua, penanggalan. Yang ketiga, pencernaan. Yang keempat, pengekstrakan. Yang kelima, penurasan. Dan yang terakhir, penulinan. Baik, jadi kita perhatikan satu persatu. Pensterilan, apa yang berlaku dalam peringkat pensterilan ni, tandan buah kelapa sawit disterilkan dengan menggunakan steam yang bersuhu tinggi. Okey? Jadi steam akan melembutkan buah kelapa sawit dan memudahkan buah tertanggal ya daripada tandannya. Okey, di samping itu cikgu nak tekankan di sini, okey, disteril. Maksud steril ni dia nyah kuman lah ya. Jadi maksudnya dengan kaedah pensterilan menggunakan steam yang bersuhu tinggi ini dapat membunuh mikroorganisma yang terdapat pada buah kelapa sawit. Jadi apa mikroorganisma tersebut? Mungkin bakteria ataupun kulat ya. Okey, dan juga dia melembutkan buah-buah tu tertanggal sendiri. Walaupun bukan semua tertanggal ya. Ada beberapa biji yang akan tertanggal. Okey, kita teruskan dengan peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ni penanggalan. Jadi kita dah lalukan di bawah steam, ada dah apa lembut. Okey, dah bunuh mikroorganisma. Sekarang penanggalan. Maksudnya buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandan dalam mesin pelerai. Okey, dia ada mesin, bukan buat dengan tangan sebab ini banyak ya. Banyak sangat tandan-tandan buah kelapa sawit. Jadi pemisahan buah daripada tandan menggunakan mesin ya seperti ini. Okey, mesin pelerai atau pemisah. Okey, yang ketiga, peringkat pencernaan. Dalam peringkat pencernaan ni, buah kelapa sawit dipanaskan, okey, dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengoyakkan sabut daripada biji buah. Jadi nak asingkan ya, nak koyakkan ya. Kemudian sabut dan biji buah diasingkan untuk tindakan seterusnya. Jadi ini pencernaan, okey. Nampak ni dia punya radas ataupun alatan dia lah ya, kita kata kalau radas dan makmal ya. Okey, peringkat yang keempat adalah dikenali sebagai pengekstrakan. Pengekstrakan minyak sawit ada dalam tu pengekstrakan lagi dan ada dua pula. Okey, kenapa ada dua? Sebab tadi kita kata minyak sawit boleh diperolehi, yang pertama sabut, yang kedua isi rong. Jadi dia ada dua. Okey, jadi yang pertama ni sabut diperah dengan penekan hidrolik ataupun penekan skru untuk mengeluarkan minyak. Okey, jadi crude palm oil CPO memang warna dia apa orang kata warna dia tak elok lah, bukan macam minyak yang kita dapat kita beli di pasaran ya, jernih kekuning-kuningan kan. Okey, manakala pengekstrakan yang kedua adalah pengekstrakan isi rong. Jadi macam mana dilakukan? Melalui apa? Tempurung yang mengandungi isi rong dikukus. Jadi dikukus pada tekanan yang tinggi, kemudian tempurung dipecahkan dan isi rong diasingkan. Pecahkan sebab tempurung tu keras kan, dia tak ada minyak. Okey, dan isi rong dikeringkan dan minyak di dalamnya diekstrak, dikeluarkan lah. Jadi dapatlah hasilnya minyak isi rong. Okey, seterusnya.
Yang kelima. Okey, dalam peringkat yang kelima kita kenali sebagai penurasan. Okey, penurasan ni maknanya kita nak turas kan? Sebab tadi kita dah dapat minyak, tapi minyak yang kita dapat tu bersama-sama dengan apa? Sabut ya dan sebagainya lah. Jadi gentian sabut diasingkan daripada minyak kelapa sawit melalui kaedah penurasan. Okey? Jadi kita nak dapatkan minyak saja. Okey? Okey, dah dapat minyak tadi kena tulenkan pula. Okey, jadi kita kena tulenkan minyak yang kita perolehi tadi seperti berikut. Okey, yang pertama, asid fosforik ditambah untuk menghilangkan kotoran. Kotor kan minyak tadi, dia macam apa, color merah-merah, tak merah kan? Macam pink-pink ada. Okey, yang kedua, minyak dilunturkan melalui pemvakuuman. Okey. Dan juga ada juga yang menggunakan karbon yang diaktifkan. Okey. Jadi kita lunturkan, kita nak bersihkan minyak, nak dapat minyak yang suci tadi. Okey. Jadi kita gunakan karbon yang diaktifkan. Dan yang ketiga, steam dialir untuk menyingkirkan asid yang menyebabkan minyak menjadi masam. Okey. Jadi tulen lah, kita akan dapat minyak yang tulen. Ni dia minyak yang tulen ni sebagaimana ni, cantik kita nampak minyak ni kan. Okey, ya. Boleh? Okey, jadi pelajar kena ingat ya, anak-anak kena ingat bahawa dalam proses pengekstrakan minyak kelapa sawit terdapat 6 peringkat, iaitu pensterilan, penanggalan, pencernaan yang ketiga, yang keempat pengekstrakan, yang kelima penurasan dan yang keenam penulinan. Okey. Seterusnya, kegunaan minyak kelapa sawit. Tadi kita dah tahu macam mana nak hasil minyak kelapa sawit kan? Jadi apa kegunaannya? Adakah kita gunakan sekarang? Ya, kita gunakan dalam pembuatan margarin, dalam pembuatan minyak masak yang paling banyak kan? Ya. Okey, seterusnya dalam pembuatan kek, dalam pembuatan coklat, dalam pembuatan aiskrim, dalam pembuatan susu pekat, dalam pembuatan minyak sapi. Ini semua edible uses ya, kegunaan-kegunaan yang boleh dimakan. Ada lagi ya. Seterusnya yang tak boleh makan, lilin pun dibuat dari minyak kelapa sawit. Kosmetik seperti lipstick ya, gincu bibir kan, dan krim dibuat daripada kosmetik ya. Ini kapsul vitamin E boleh dimakan ya. Jadi untuk meletakkan ubat-ubat ya yang dalam keadaan cecair ya, seperti vitamin E, minyak ikan dan sebagainya, digunakan untuk membuat kapsul ubat. Okey. Seterusnya digunakan untuk membuat minyak pelincir ya. Sabun dan bahan pencuci, okey, dan juga dakwat percetakan. Jadi inilah dia kegunaan-kegunaan minyak sawit dalam kehidupan seharian. Mudah kan? Okey, sekarang kita pergi kepada khasiat minyak kelapa sawit pula. Jadi yang pertama, minyak kelapa sawit ni adalah lemak tak tepu. Jadi bila lemak tak tepu, dia berasal daripada tumbuh-tumbuhan kan? Dah belajar yang sebelum ni ya. Lemak tepu, lemak tak tepu. Okey, seterusnya ya, mengandungi vitamin E. Seterusnya, tiada kolesterol. Okey, minyak sawit tiada kolesterol, mengandungi beta karotin atau beta karotina, mengandungi vitamin A, bagus untuk mata kan, vitamin A seperti carrot. Tapi cikgu nak bagi tahu bahawa kelapa sawit ni yang mentah tu, kandungan beta karotinnya lebih banyak daripada carrot ya. Dan akhirnya mencegah kanser sebab dia ni adalah mempunyai antioksidan yang sangat tinggi ya. Vitamin A, E tu awet muda ya. Jadi gunakanlah minyak kelapa sawit ya. Kita tak boleh minum gitu aja kan. Jadi kita kena guna dalam masakan dan sebagainya lah. Okey, next. Okey, penyelidikan kelapa sawit. Siapa ataupun apakah agensi-agensi yang terlibat dalam R&D penanaman dan perusahaan kelapa sawit? Jadi kita perlu tahu ya, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB
ataupun Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Yang ketiga, Lembaga Tanah Persekutuan Felda, dan yang terakhir yang keempat adalah Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan ataupun FELCRA. Jadi ada 4 agensi yang terlibat dalam penyelidikan kelapa sawit. Okey? Kenapa ke cikgu? Ya, kena tahu. Ya. Inilah agensi yang bertanggungjawab ya dalam R&D. Okey, jadi ini adalah dia punya apa orang kata MPOB, MARDI, design dia lah ya, FELCRA, Felda, ada 4 ya. Okey. Jadi aktiviti penyelidikan dan pembangunan kita lebih spesifik kepada MPOB ya. Dalam aktivitinya, antara aktivitinya adalah yang pertama meningkatkan kualiti dan produktiviti pokok kelapa sawit. Okay. Yang kedua, mengoptimumkan penggunaan tanah untuk penanaman pokok kelapa sawit. Dia daripada tanah, pokok, seterusnya buah yang terhasil sehinggalah kepada minyak. Okey, yang ketiga, aktiviti ini dapat mengembangkan dan memperbaiki kegunaan semasa minyak kelapa sawit. Bagi lagi kegunaan-kegunaan yang lain pula. Kemudian mencari kegunaan baharu bagi minyak kelapa sawit, bagi kegunaan yang lain macam cikgu kata tadi. Tadi kembang kan. Yang ni cari kegunaan baru ya. Dan yang terakhir, menyebarkan maklumat khasnya tentang kebaikan dan kegunaan minyak kelapa sawit dalam pasaran antarabangsa. Kita dah pergi kepada antarabangsa dah ya. Minyak kelapa sawit ya, jadi dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi kena sokong lah ya. Kita kena sokong negara kita sebagai penyebar ataupun penyebar maklumat tentang kebaikan minyak kelapa sawit, dan dengan cara kita pun menggunakanlah minyak kelapa sawit. Okey, jadi apakah potensi selain daripada yang disebutkan tadi ya, kegunaan kelapa sawit ni? Jadi bila dibuat R&D, bahawa didapati minyak kelapa sawit ni boleh juga dijadikan sebagai biodiesel ya. Ini saintis-saintis di Malaysia lah buat kajian, didapati boleh menggantikan petrol ya, untuk digunakan dalam kenderaan. Jadi kalau digunakan biodiesel, didapati gas-gas exhaust yang keluar ya selepas pembakaran tu mengandungi kurang karbon dioksida dan juga kurang sulfur dioksida yang keluar lah. Jadi maknanya mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Selain daripada ni banyak lagi lah. Memanglah dia punya hampas-hampas ya, kelapa sawit tu dijadikan pellet makanan haiwan kan. Kemudian dia punya pelepah-pelepah ya, pokok sendiri ya, yang dah tak boleh digunakan tu dijadikan sebagai papan untuk buat perabot, dijadikan sebagai kertas dan sebagainya. Tapi potensi kegunaan yang utama, potensinya sebagai biodiesel. Habis kepada satu satu subtajuk. Cikgu nak teruskan lagi kepada subtajuk yang kedua, iaitu dalam subtajuk 4.5, proses pembuatan sabun daripada minyak dan tindakan pencucian sabun. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, jadi sabun ni sebenarnya nak buat dia dengan menggunakan lemak ataupun minyak. Jadi apakah dia lemak? Jadi di sini ditunjukkan molekul lemak terdiri daripada gliserol. Gliserol tu orang panggil kepala. Dan juga asid lemak. Ada 3 molekul asid lemak di sini yang dipanggil ekor. Mari kita lihat secara terperinci. Ini dia. Ini adalah menunjukkan formula struktur bagi gliserol. Hari tu cikgu ada sebut ya. Gliserol ni OH kumpulan hidroksil yang belakang tu, itu menunjukkan dia adalah kumpulan alkohol. Jadi ni gliserol. Dia ada 3 kumpulan berfungsi OH ataupun hidroksil. Manakala bagi asid lemak ni setiap satu molekul asid lemak tu terdiri daripada rantai yang panjang hidrokarbon.
Dan juga ada kumpulan karboksil COO di belakang. COOH di belakang tu. Okay, itu dikenali sebagai kumpulan berfungsi karboksil COO. Okay? COO. Baik. Kenapa kita perlu tahu ni? Okay. Dia bercantum kan? Okay? Jadi dia bercantum. Dalam saatnya. Okey, ini adalah menunjukkan struktur bagi molekul lemak ataupun minyak. Sebab kita akan gunakan lemak ni untuk menghasilkan sabun. Okey, dia dia menjadi satu lah, ya. Dia ada ikatan lah di antara gliserol dengan asid lemak. Jadi apabila lemak ni keseluruhan lemak ni ester kita kata kan, bertindak balas dengan alkali, dipanaskan, jadi maka dia akan memutuskan, dia separate, ya, dia akan terputuslah. Jadi kita panggil hidrolisis alkali. Jadi dia terpisah, nanti dia terpisah. Okey, kita teruskan dulu. Okey, untuk membuat apa kita kata tadi, sabun kan? Kita nak buat sabun. Jadi apa yang diperlukan adalah minyak kelapa sawit yang pertama. Okey, yang kedua larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida ni anak-anak kena hati-hati sebab dia kepekatannya tinggi, ya, kemolarannya tinggi, iaitu kita gunakan 5 molar. Okey. Kemudian kita gunakan juga natrium klorida untuk mengurangkan keterlarutan sabun, ya. Jadi kita akan dapat pepejah sabun yang banyak lah, ya, bila kita guna natrium klorida ni. Dan yang terakhir kita gunakan air suling. Okey, ini bahan, ya, bahan-bahan. Okey, kaedahnya yang pertama, kaedahnya adalah kita masukkan 10 cm padu minyak kelapa sawit ke dalam bikar. Tapi ada juga dalam buku sekolah kita gunakan 5. Jadi tak ada masalah, 10 ataupun 5. Ini double lah. Tambah 50 cm padu larutan natrium hidroksida ke dalam minyak kelapa sawit. Okey, kita sukat menggunakan silinder penyukat dan masukkan ke dalam bikar 200 ml. Lepas tu kita kena didihkan selama lebih kurang 5 minit sehingga dia mendidih. Itu untuk menjalankan proses tadi cikgu ada sebut hidrolisis alkali kan. Jadi dah terasing lah molekul lemak ataupun minyak kita tadi dari gliserol dengan asid lemak dah terasing kan. Okey. Jadi selepas tu kita padam api dan kita masukkan air suling serta garam. Jadi apa guna garam? Natrium klorida gunanya untuk memendapkan sabun, ya. Lepas tu ambil balik, letak balik api. Jadi bila kita letak balik api, didihkan campuran selama beberapa minit lagi. Dan selepas itu kita tutup api dan biarkan sejuk, turas, ya, dalam bikar dan bilas baki turasan dengan sedikit air dan keringkan. Jadi mana sabunnya? Baki turasan ialah sabun. Yang hasil turasan kita dalam bikar tu, ya, adalah gliserol kan? Okey. Macam mana kita nak menentusahkan bahawa ini adalah sabun? Kita nampak, ya, pepejah putih, ya, ataupun kekuning-kuningan terhasil kan? Jadi kalau nak menentusahkan sabun, yang pertama, tengok dia buih ke tak bila campur dengan air. Jadi masukkan dalam tabung uji, lepas tu masuk sedikit air suling dan goncang. Goncang, kemudian perhatikan dia berbuih ataupun tidak berbuih. Okey, ni kita lihat, ya, video ni anak murid cikgu, ya, menjalankan eksperimen. Okey, jadi goncang, jadi bila kita goncang kita dapati ada buih kan. Okey, jadi selesai. Ini dia buih dia lebih kurang macam ni
kan, buih. Jadi bila buih tu pemerhatian, kita nampak buih terhasil, kita kata kan. Okey. Yang kedua, sabun kita kena pegang lah. Kita kena pegang dengan jari kita ni. Jadi kalau sabun dia berasa apa? Licin. Tingkatan 2 dah belajar kan. Dia berasa licin. Jadi itu menunjukkan sabun. Jadi pepejal yang berwarna putih yang terhasil ataupun yang berwarna kuning yang terhasil adalah sabun. Itulah kita punya kesimpulan. Okay. Jadi proses ni tadi cikgu ada sebut hidrolisis alkali kan. Jadi proses pembuatan sabun ni juga dikenali sebagai proses saponifikasi. Sapo maksudnya sabun. Jangan tulis sabonifikasi. Ada juga orang tulis sabunifikasi. Salah. Saponifikasi. Okey. Ini adalah persamaan perkataan. Jadi lemak ataupun minyak bila bertindak balas dengan natrium hidroksida ataupun alkali, menghasilkan garam, asid lemak seperti natrium dan juga gliserol. Okey, cikgu akan tunjuk di papan putih ni. Okey, minyak ataupun lemak. Okey, jadi apa yang cikgu tulis di papan putih ni? Okey, yang pertama minyak. Minyak ni adalah minyak, satu contoh lemak lah yang kita gunakan apabila bertindak balas dengan natrium hidroksida. Dan kita ingat minyak ni ataupun lemak ni adalah ni. Tadi dia dah terasing kan? Dia dah terasing. Jadi sekarang ni asid lemak tu dia begini. Bila dia terasing, apa yang berlaku adalah yang asid lemak ni dia terdiri daripada hidrokarbon ekor, kita panggil ekor sebab dia banyak hidrokarbon kan, karbon kan, sampai 12 ataupun 18. Maka yang kepalanya dia adalah terikat dengan kumpulan karboksil. Jadi karboksil ni bercas negatif. Sebab asid dia ada hidrogen. Hidrogen tu positif kan? Okey, apabila bertindak balas dengan natrium hidroksida, jadi cikgu ambil natrium ni. Natrium ni bercas positif kan? Okey. Jadi hasilnya adalah garam, natrium, asid lemak ataupun natrium asid lemak lah. Jadi contohlah. Katalah yang ni kita gunakan asid palmitik. Ni untuk kelapa sawit kan? Maka kita akan dapat sabunnya, sabun kita ni adalah natrium palmitat. Okey. Tapi kamu tak perlu tahu dengan lebih terperinci. Ini pelajar kimia yang kena tahu kan. Okey, yang pentingnya kamu tahulah bahawa asid lemak ni, contoh asid lemak adalah asid palmitik. Dia ada asid stearik, asid linolik kan. Tapi kamu tahu ni, asid palmitik. Sebab tu ada sabun nama dia Palmolive kan. PAM Okey, jadi bila bertindak balas dengan alkali, natrium hidroksida, maka dia akan bertindak balas lah. Hasilnya adalah garam asid lemak. Jadi natrium palmitat. Jadi maknanya garam asid lemak. Garam asid lemak tu adalah sabun. Okey? Jadi apabila minyak natrium hidroksida, hasilnya adalah sabun. Kita senang aja. Minyak yang cikgu bulat ni tengok. Minyak campur dengan natrium hidroksida, bertindak balas dengan natrium hidroksida, hasilnya adalah sabun dan gliserol. Jadi inilah yang kita perlu tahu dalam persamaan
proses saponifikasi. Okey, sambung. Okey, perlu tak anak-anak tahu ni semua? Perlulah, sebab kadang-kadang dia tulis sini X. Apakah X kan? Oh, alkali. Apa yang boleh menggantikan natrium hidroksida? Kalium hidroksida. Dia mesti alkali apa? Alkali kuat kan? Sebab ada juga alkali lemah. Jadi alkali yang kita gunakan dalam proses saponifikasi adalah alkali kuat seperti natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Okey. Dan hasilnya adalah garam, asid, lemak ataupun sabun. Senang kata sabun. Lemak campur alkali, hasilnya adalah sabun. Okey, kita teruskan. Okey, dah kita hasilkan sabun. Memanglah sabun tu kita tak dapatlah dalam bentuk yang sebagaimana kita beli. Wangi dan sebagainya. Sebab yang kita beli itu, yang dah siap dikilang tu telah dicampur dengan aksesori-aksesori seperti pewarna, pewangi kan. Pengering kan, tak bagi dia lembap dan sebagainya. Okey, jadi sekarang kita nak tengok macam manakah tindakan pencucian oleh sabun. Dia nak cuci apa? Okey. Jadi yang pertama mesti kenal pasti struktur molekul sabun. Dia ada ekor dan dia ada kepala. Jadi inilah struktur molekul sabun. Bahagian kepala dikenali sebagai hidrofilik. Maksudnya love water. Dia suka air. Manakala bahagian ekor iaitu rantai hidrokarbon tu adalah hidrofobik. Fobik apa? Fobia. Jadi dia takut air. Hidro tu air. Jadi maknanya bahagian ekor dia takut air. Tapi dia akan larut dalam grease. Grease kita panggil grease ataupun kotoran. Okey, ingat ini adalah struktur molekul sabun. Jadi apabila kita hendak mencuci, katalah pakaian kita kena grease, jadi kita perlu air. Sabun dia tak boleh berdiri sendiri, dia tak boleh gonyor-gonyor dekat baju tu terus elok kan. Jadi kena masukkan dalam air. Okey, kita masukkan dalam air. Apa yang akan berlaku? Sabun merendahkan ketegangan permukaan air. Jadi bila kita masukkan sabun ke dalam air, maka dia akan merendahkan ketegangan permukaan air. Okey, lepas tu kita buat apa? Sabun akan membasahi permukaan kain. Dia basahkan, dia adalah ejen pembasah. Okey. Seterusnya kita dapati bahagian ekor sabun larut dalam grease. Kotoran tadi. Okey, ni baju ni putih, tak apa nampak kan? Okey, ni kotoran ni besar ni. Jadi apa berlaku? Bahagian ekor sabun larut dalam grease. Nampak tu? Yang merah ni, ekor okey. Manakala bahagian kepala sabun larut dalam air. Dia ada dua bahagian kan? Okey, jadi bahagian kepalanya larut dalam air. Bahagian ekor larut dalam grease. Okey, dia akan tertarik. Kepala tu akan tertarik. Jadi macam mana dia akan terangkat daripada pakaian tu? Adalah dengan cara apa? Kita kena gosok, gonyoh memberus. Kita berus pakaian kita tu sehinggalah tumpuk grease tertanggal kan? Jadi dah tanggal, maka dia pun terangkat grease tu terangkat. Ni dah terangkat dah ni air. Dah tak ada baju dah. Jadi ini grease tu terangkat. Okey. Dan tindakan-tindakan kita yang menggosok pakaian kita tu tadi, seterusnya dapat memisahkan satu tumpuk besar minyak tu kepada titisan-titisan yang lebih kecil. Boleh? Okey. Jadi bila dah jadi kecil-kecil tu apa jadi? Ni dia baju yang kotor tadi. Selepas dibilas, maksudnya apa? Kita bilas, rendam dalam air yang bersih kan? Maka grease akan tertanggal daripada pakaian. Habislah. Okey, mudah aja kan? Cuma kita kena tahu step-step dia tu, apa yang berlaku. Okey, cikgu tunjuk satu contoh soalan, kita pergi cepat Okey, sebab masa tak mengizinkan. Okey, soalan SPM 2018
Rajah 6 menunjukkan keratan, bukan keratin tu tersilap, typo. Keratan rentah bagi sebiji buah kelapa sawit. Jadi ditunjukkan sini ada sabut, ada isi rong tempurung. Berdasarkan rajah 6 menyatakan bahagian yang mengandungi minyak yang paling berkualiti. Tadi cikgu dah ajar kan? Apa dia? Isi rong ataupun kernel. Okey, 1 markah. Okay, yang kedua, lengkapkan carta alir bagi proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Jadi ada dua markah untuk diisi dua. Tadi kan cikgu dah kata ada 6. Okay, yang pertama, pensterilan. Yang kedua, penanggalan. 3, pencernaan. 4, apa? Pengekstrakan. Oh, cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, 2 markah. Okey, pensterilan, pengekstrakan. Baru 3 sebab ini soalan kertas 2 bahagian ni Okey, 3 markah lagi. Terdapat pelbagai jenis minyak masak di pasaran. Berikan 3 alasan mengapa anda perlu memilih minyak sawit sebagai minyak masak anda. 3 markah. Banyaknya. Nampak tak? Ini soalan kebat lah banyak kan. Minyak, ada minyak kelapa, ada minyak zaitun, ada minyak jagung, kan, minyak bunga matahari. Tapi kenapa kita nak pilih minyak kelapa sawit? Jadi kebaikan dia tadilah, khasiat-khasiat dia. Contohlah, ini jawapan cikgu Contoh, tidak mengandungi kolesterol, mengandungi vitamin A, mengandungi beta karotina. Okey. Yang lain pun ada lagi lah kan. Okey. Jadi cikgu rasa setakat inilah dulu untuk PDP kita pada hari ini, iaitu tentang kelapa sawit. Okey. Jadi untuk kelapa sawit ni, buku teksnya adalah untuk bahagian 4.4 tadi di muka surat 137 hingga 140, dan untuk 4.5 yang pembuatan sabun adalah di muka surat 141 hingga 145. Jadi anak-anak boleh baca Okey, dan disamping mengulang semulalah video ni. Okey, akhir kata, duduk rumah, stay at home, hapus COVID-19. Thank you frontliners, Perlis mengaji. Sekian, terima kasih.